guys, welcome back to my channel. Okay gang, dalam video kita kali ini kita nak menceritakan sikit tentang kotak RIS pada Kawasaki. Yang korang tanyalah, abang, kotak RIS ni apa fungsi dia? Bang, kotak RIS ni apa kegunaan dia? Hari ni saya nak menceritakan sikit dan kita share apa benda yang kita tahu tentang kotak RIS. Kalau tengok dekat RR ke, dekat KIP ke, tulisan kotak plastik tu kan ada RIS. Itu adalah kotak RIS dan apa fungsi dia. Saya teruskan video ni, saya minta korang subscribe, like, komen dan share macam biasa gang. Mantul. Jom kita ceritakan tentang kotak RIS. Assalamualaikum. Okay, so sekarang ni saya ingin mengenalkan diri saya. Kita kalau bab bercerita pasal benda-benda macam ni, saya gelarkan saya Cikgu SKC. Dah geng. Okay, so untuk pengetahuan korang, kita nak ceritakan tentang kotak RIS. Ini adalah kotak RIS. Ni kotak plastik bersambungkan hosnya getah dan pergi ke intake. So di manakah intake? Ini adalah intake geng. Intake Kawasaki RR. Ada 6 skru kat sini. So video kali ni kita nak ceritakan apa fungsi benda ni Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, dia ada tulisan RIS. Maksud RIS tu adalah Resonator Intake System. Resonator Intake System. Minta maaf lah kalau ada salah, sebab saya ni tak berapa pandai sangat bahasa orang putih ni. Okey, bagi korang yang tak tahu, kotak RIS ni kedudukan dia dekat bawah tank lah. Kedudukan dia dekat intake ni, sini carburetor, sini intake, dan dia tarik ke atas lah, dekat sini. Tapi selalunya kedudukannya tak kisahlah KIP ke, KAZ ke, Victor ke, RR ke, kedudukan dia selalunya belah kiri motor lah. So kita nak ceritakan bahan bakar dan campuran udara tu dia masuk kat dalam ni. Bahan bakar dan udara. Dia bukannya pembakaran. Bukannya bahan bakar selepas pembakaran. Dia bahan bakar sebelum pembakaran. Akan masuk dekat sini geng. So ini fungsi dia. Benda ni juga dia berfungsi untuk menambah ruang. Dia berfungsi untuk menambah ruang pengudaraan. Korang jangan salah faham. Dia menampung bahan bakar dan udara yang belum terbakar. Kotak RIS ni juga dia sebenarnya menjaga kestabilan enjin pula. RIS ni dapat menstabilkan campuran bahan bakar dan udara sebelum masuk ruang kompres. Ruang kompres tu kat mana? Kat sini. Alang-alang kita kat sini ada enjin. Okey, so ini adalah casing enjin. Di sini kedudukan intake tu lah. Intake tu kedudukan dekat sini. Dia sebelum revolve. Sebab ada revolve kat sini. Bukan dia revolve dekat sini dan intake di sini. So kotak RIS tadi tu dia duduk dekat sini geng. Dia duduk kat sini lah. Yang kita cakap tadi campuran tambahan tu, udara dan petrol tu dia pump dekat sini sebab sini ada revolve. So korang kena tahulah fungsi two stroke ni. Dia ada pergi dan balik. Dia akan stabilkan campuran bahan bakar dan udara tu sebelum masuk dekat kompres. Kompres tu masuk dia dekat area crank ni. Area crank ni kita panggil kawasan kompres. Okay, untuk pengetahuan korang, campuran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar ni, kompres ni kita panggil ruang bakar lah. Bila masuk dia benda tu ke ruang bakar tak sempurna, mesin kita ni takkan berjalan dengan normal. Maksudnya bila ada masalah kebocoran ke, hos terlampau panjang ke, terlampau kecil, pendek ke, ataupun tak pakai ke, mungkin akan ada efek sikit dekat kawasan pembakaran ni lah. Dia macam senak ke, dia macam lambat ke, ada fungsi dia dekat kotak RIS punya hos, punya kotak, bermacam-macam. So, udara pembakaran yang tak sempurna, yang dah dikumpulkan dekat carburetor tu, masuk ke sini dalam keadaan yang tak cukup, pendek ke, pembakaran motor kita akan jadi lemau lah geng. Akan jadi lemau dekat kawasan sini. Mungkin ada motor-motor yang tak ada kotak RIS macam ni. Dia punya bahan bakar tu, bila kita dah modify motor tu, dia akan jadi tidak sempurna lah dengan pembakaran tu. Sebab lah bermacam-macam masalah dekat situ. Dan ada juga motor geng-geng 125 ke, convert buatkan benda ni supaya dia nak dapatkan kuasa yang paling maksimum, maksima. So dekat Kawasaki RR ni dia memang
wujud benda ni dan dia memang orang cakap memang sejak azali dia ada untuk mengawal benda-benda macam tu lah. Dia punya segi pembakaran dia semua dah dikawal. Ok geng, so dekat Kawasaki ni dia mempunyai dua jenis intake, model keep dan model super keep. So kalau yang jenis model keep dia macam ni geng. Ni intake dia berbeza jugalah intake dia. Kalau kita tengok RR ni dia besar. Dia besar dan keep punya kecil. RR punya ni dia ada sambungan L. Kalau ZSR ataupun Cyclone ke KRZ ke dia jenis macam tu. Berapa darjah tu. Kalau RR punya L. Beza jugalah. Macam keep punya halus je. Halus je hose dia ni. So ada juga geng-geng keep yang dah convert intake ni pada RR. Kalau kita tengok dia punya kotak wrist pun berbeza juga. Kalau yang RR punya macam ni, ada tulis RIS, petak, besar dan keep punya jenis macam ni. Dah macam pau-pau ikan dah. So sekarang ni kita nak ceritakan tentang perjalanan macam mana benda tu berfungsi. Jom kita tengok di bahagian enjin pula. Ok geng, so di depan kita ni ada sebilah enjin. So hari ni kita nak ceritakan macam mana fungsi dia untuk menjalankan kerja dia lah. Ok, yang first kali dekat sini nanti ada crank. So crank nanti sekali dengan rod, pergi ke piston, pergi dengan blok lah. Sini ada revolve. Ini adalah rumah revolve So kita letak dulu kat sini. Dia letak ni kat sini, rumah revolve. Dan geng, intake tu dia duduk dekat sini. Setelah tu barulah carburetor. Terbalik pula. Setelah tu barulah carburetor. So ini adalah kotak angin dekat sana, kotak wrist tu. Untuk pengetahuan korang, fungsi dia bukannya terus direct tau benda ni. Dia ada cut-cut yang dia telah di-cut oleh revolve ni lah. Ni revolve ni, lidah ni yang telah di-cut. Okay, macam mana jalan kerja dia ni? So, fungsi dia crank dan piston lah. Kompres ni berkenaan dengan piston. Bila dalam keadaan piston kita ni ke atas, rumah revolve ni akan terbuka dan minyak dan carburetor yang korang setting tu lah, pilot jet dan minjet tu akan memberi udara dan bahan bakar yang belum diproses. Benda tu akan masuk, dia akan masuk dekat sini bila dalam keadaan piston kita ke atas. Piston kita ke bawah pula, revolve ni akan tertutup supaya bahan bakar dan udara yang kita masukkan tadi tu tidak terkeluar. So itu adalah fungsi lidah revolve ni. Macam mana fungsi kotak wrist ni? Okey, bila kita ceritakan tiada kotak wrist, kalau katakanlah kotak wrist ni tak ada, dalam keadaan piston kita ke atas tadi tu, udara dan bahan bakar daripada carburetor tu telah masuk dekat sini. Kita pula ke bawah dan dia tertutup dan kita nak perlukan udara dan bahan bakar. Bahan bakar dah ada dah dekat carburetor ni. Campuran tuti, petrol dah ada dah. So benda tu dia jadi macam lag tau. Dia jadi macam lag. Dia tak ada support. Dia perlukan benda tu direct. Kalau tak ada kotak wrist ni dia macam direct. Apa benda yang dikumpulkan udara daripada luar dan bahan bakar daripada carburetor ni, dia terus masuk habis, masuk habis, masuk habis. Dia macam tu lah geng. So istimewanya Kawasaki mencipta kotak wrist dekat sini untuk menstabilkan enjin yang macam kita cerita tadi tu, untuk stabilkan enjin. Macam ni cerita dia. Piston kita ke atas tadi, bahan bakar udara tadi dia telah masuk kat sini dan dia akan proses naik ke atas dan dia menjadi satu pembakaran yang sempurna. Tapi dia tidak cukup sempurna disebabkan bila tiada intake dia jadi direct. So kotak wrist tadi tu dia menjadi backup. Dia menjadi backup bila kita punya minyak dan udara tadi telah masuk dan piston kita ke bawah, dia tertutup dekat sini tadi. Campuran udara dan bahan bakar tadi tu dia pergi dulu, dia support dekat sini geng. Dia tunggu dekat sini sementara piston tu nak jalan kerja. Two stroke punya proses naik dan turun. Sementara proses tu nak habis, dekat sini dah tampung dah ni. Bahan bakar, udara dah tunggu dah kat sini. Walaupun dekat sini tengah nak masuk lagi, dia stuck dulu kat sini. Dia simpan. Bila dia nak teruskan proses yang kedua, dia akan bagi balik dan support lagi yang baru. Lagi baru. Lidah revolve ni tertutup, dia akan support dekat sini dulu dan dia akan bagi. Dia akan bagi. Ikut proses itu adalah fungsi dia lah. So fungsi kotak ni adalah dia tunggu. Korang faham tak? Dia tunggu. Pembakaran nak buang apa semua tu yang telah dihalang oleh revolve ni,
Intake itulah yang menunggu dia. Dia tak ada deret. Tu sebablah fungsi juga kotak race ni untuk menstabilkan enjin. Ada cerita yang lebih padu dia kat situ, kotak race ni. Tu sebablah tak semua jenis motor ada kotak race ni. Tapi kalau kita buat jenis motor-motor yang tak ada kotak race, kita dah modify gila-gila punya, dah kau-kau punya. So kita support pula dengan kotak race dekat intake ni, mungkin motor tu akan lebih perform dan mantul. Okay geng, so video kali ni amat-amat pendek sikit lah. Mungkin kalau ada benda yang saya sampaikan tak menjelaskan korang bagi tahu je kat di dalam komen. Nanti kita akan buat vlog balik. Video ni pendek disebabkan kita kejar masa ni. Kita nak gerak lu ni. Okay geng, sampai sini saja video kita kali ni. Jangan lupa subscribe. Jumpa di next video geng. Mantul. Assalamualaikum.